Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kita dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5. Topik yang akan dipelajari pada minggu ini berkaitan dengan aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Topik yang akan dipelajari adalah berkaitan maksud tenaga boleh baharu, jenis sumber tenaga boleh baharu, kepentingan tenaga boleh baharu, dan sedikit tugasan yang perlu kamu siapkan. Pengenalan. Rujuk buku teks muka surat 20 dan 21. Mari sama-sama kita lihat perbualan dalam gambar yang disediakan. Alia melihat ayahnya sedang memasang satu alat di halaman rumah. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan menyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Wah, bagusnya. Bagaimanakah lampu solar boleh menyala, ayah? Lampu ini menggunakan panel solar. Panel tersebut menyerap cahaya matahari yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dan disimpan dalam bateri. Setelah itu, lampu ini akan menyala di tempat yang gelap. Wah, lampu solar menyala, ayah. Bolehkah kita menghidupkan kipas menggunakan cahaya matahari? Boleh, tetapi mesti menggunakan panel solar untuk menyerap cahaya matahari. Selain cahaya matahari, terdapat beberapa lagi sumber semula jadi yang boleh kita gunakan untuk menjanakan tenaga boleh baharu. Apakah tenaga boleh baharu? Okey, mari kita lihat maksud tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber tenaga secara berterusan. Maksudnya, tenaga ini tidak akan habis selagi mana sumber tenaga itu masih wujud. Kita lihat jenis sumber tenaga boleh baharu. Pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Geoterma. Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjana tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Biogesim. Biogesim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan atau najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan untuk menjanakan tenaga daripada biogesim ini. Ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Okey, mari kita lihat kepentingan tenaga boleh baharu. Kepentingan yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu.
Penggunaan tenaga boleh baru dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru seperti petroleum, gas asli, dan arang batu. Yang kedua, memberi udara yang lebih bersih. Penggunaan tenaga boleh baru seperti tenaga solar akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baru seperti bahan api fosil. Yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baru seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Dan yang terakhir, menjana peluang pekerjaan. Penggunaan tenaga boleh baru dapat memberi peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baru. Contohnya jurutera solar dan jurutera elektrik. Tugasan yang perlu kamu sediakan adalah melalui link yang cikgu berikan untuk kepautan live worksheet.